Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada minggu ini kita akan sambung lagi 6.2 dan 6.3 yang mana sebelum ini kita telah bincangkan tentang kestabilan haiwan dan juga pergerakan pertumbuhan manusia berkaitan dengan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. So minggu ini kita akan sambung kepada pola pertumbuhan, peringkat pertumbuhan manusia dan sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Baik, pertumbuhan manusia ialah satu proses yang berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, jisim, bentuk tubuh, fungsi badan dan merupakan suatu proses yang kekal dan tidak berbalik. Maksudnya awak akan sentiasa melakukan pembesaran daripada kecil sampai ke besar sampai ke tua, dan benda ni awak tak boleh patah balik daripada tua nak kembali kepada muda. Pertumbuhan manusia berlaku kerana pertambahan bilangan sel pada tubuh, yang mana sel-sel ini akan bertambah mengikut kadar pembesaran kita. Pertumbuhan manusia juga berlaku pada seluruh badan kita dan ia berlaku pada kadar yang berbeza mengikut jantina dan peringkat umur. Terdapat 5 peringkat pertumbuhan manusia, iaitu bermula dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Peringkat yang pertama adalah peringkat bayi, bermula daripada 0 hingga 3 tahun. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembagian sel berlaku dengan pesat. Peringkat yang kedua adalah peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Peringkat yang ketiga adalah peringkat remaja, di mana peringkat awal remaja adalah 13 hingga 15 tahun. Kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan biasanya lebih tinggi dan besar berbanding dengan lelaki. Pada peringkat ini juga berlaku perubahan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja mula berlaku. Pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan dan seterusnya akan berhenti. Hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhannya akan terus berlaku sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Peringkat yang keempat ialah peringkat dewasa. Lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malar dan hampir sifar. Hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian-bahagian tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Peringkat yang kelima dan terakhir ialah peringkat tua. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh badan manusia mula menyusut dan mengecil di bahagian-bahagian otot serta kulit mula mengering. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang graf lengkung pertumbuhan manusia. Kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal, iaitu di peringkat bayi. Selepas itu, kadar menjadi perlahan sedikit di peringkat awal kanak-kanak, dan kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja dan menjadi perlahan sekali lagi apabila mencapai tahap dewasa. Corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung berbentuk S ataupun sigmoid. Graf lengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Baik, seterusnya mari kita bincangkan pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Semasa bayi dan awal kanak-kanak, kadar pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan adalah sama. Semasa kanak-kanak, kadar pertumbuhan lelaki adalah lebih cepat berbanding perempuan pada umur 4 tahun. Pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan yang seterusnya adalah peringkat remaja, yang mana kadar pertumbuhan perempuan lebih cepat kerana akhir balik awal pada umur 12 hingga 14 tahun. Tetapi lelaki selepas 14 tahun dan akhir balik akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Untuk melihat perbezaan pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan, kita boleh rujuk graf lengkung pertumbuhan untuk lelaki dan perempuan seperti dalam rajah.
Baik, berikutnya mari kita sambung pada sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Jika manusia memerlukan sokongan, tumbuhan juga memerlukan sokongan. Sokongan utama tumbuhan ialah akar dan batang, yang mana batang akan menyokong buah, daun, bunga dan juga batang itu sendiri, dan juga akar akan mencekam tanah daripada jatuh. Fungsi utama sistem sokongan dalam tumbuhan ialah untuk memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Dan sokongan juga perlu menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Seterusnya, mari kita bincangkan sistem sokongan tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik. Tumbuhan darat terbahagi kepada dua, iaitu tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba yang tidak berkayu. Tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu keras, kuat dan tegar. Tisu ini dibina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Sesetengah pokok mempunyai sokongan tambahan untuk menyokong pokok tersebut. Sebagai contoh, akar banir yang terdapat pada pokok besar seperti pokok durian dan pokok angsana. Akar sokong ialah akar-akar yang tumbuh daripada batang kayu atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan seperti pokok banyan, pokok pandan dan pokok ara. Akar jangkang juga adalah menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Tumbuhan tidak berkayu selalunya bergantung pada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Tumbuhan ini juga mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Batang tumbuhan tidak berkayu biasanya lembut dan layu jika kekurangan air. Contohnya ada seperti pokok timun, seri pagi, orkid, daun kesum dan pudina. Sesengah tumbuhan herba atau tumbuhan tidak berkayu ini memerlukan sokongan tambahan. Sebagai contoh, sulur paut, iaitu struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Contohnya adalah pokok timun, pokok peria dan pokok labu. Kedua, angka cengkam yang mencengkam pada tumbuhan struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan pokok deduit. Dan yang ketiga adalah bantal berongga, iaitu seperti pada pokok betik. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu arenkima. Tisu arenkima terdiri pada sel yang berdiri nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Bagi setengah tumbuhan akuatik, tumbuhan ini membengkak dan mempunyai batang berongga yang besar bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. Baik, seterusnya yang terakhir mari kita membincangkan tentang cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada di dalam batang tumbuhan. Cara yang pertama ialah pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Pokok dipotong merentasi batang seperti dalam rajah. Gelang yang terdapat pada batang pokok akan dikira. Satu gelang mewakili 1 tahun. Cara yang kedua ialah kita tidak perlu menebang pokok. Pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Mata gerudi dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira. Cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang.